Assalamualaikum, kembali di channel saya Hafiz Is. Tadi hujan lebat, sekarang panas. Jadi jalan raya agak berbahang. Apa cerita? Saya nak berkongsikan pengalaman saya di awal 90-an mengikuti sukan permotoran MotoGP, yang mana yang masih belum berada, yang masih belum ada di zaman-zaman saya. Mana yang saya ingat, saya kongsikan dengan anda. Dapatlah juga saya melihat dulu Wayne Rainey beraksi, Eddie Lawson, Randy Mamola. Macam Wayne Rainey di akhir karier patah kaki. Begitu juga dengan Michael Doohan, di akhir-akhir karier patah kaki. Ketika itu Valentino Rossi tengah naik. Valentino Rossi tengah gah di MotoGP. Ketika saya mengikuti Valentino Rossi di MotoGP, umur dia 14 tahun. Kalau di Indonesia 14 tahun tingkatan 2. Ketika itu Rossi menaiki jentera yang tepinya bertulisan Nastro Azzurro. Dapat jugalah tengok Rossi memangkah rider-rider yang kotai-kotai yang ada di MotoGP. Max Biaggi tu pun agak berusia, baru dia retire daripada dunia MotoGP. Ketika itu ramai pelumba-pelumba Jepun, pelumba-pelumba Mak Saleh pun ramai. Antara yang saya minati pelumba Jepun ketika itu Tadayuki Okada, yang menaiki jentera Honda NSR 500cc Repsol. Jadi ketika itu terdetiklah di hati saya, kalau adalah pelumba Malaysia ataupun pasukan Malaysia yang beraksi di pentas MotoGP, saya lah orang pertama yang sentiasa menyokong. Walaupun nombor perlumbaan tu tak tentu nombor berapa, tapi sokongan saya tu tak ada belah bagi lah. Padu lah sokong saya tu, padu. Ketika itu saya mengikuti berita MotoGP di surat khabar. Masa tu tak ada handphone, tak ada Google, apa semua tak ada, internet pun tak ada. Setiap hari saya akan pergi ke kedai Pak Kasim, buka lah surat khabar tu. Di bahagian belakang sukan, di bahagian tengah siaran TV. Tengok sekali siaran TV tu. Okey, nak tahu sekian masa siaran apa, malam siaran apa. Kadang-kadang tulis petang pukul 3 siaran MotoGP, tapi tak ada siaran lain, drama. Aduh. Jadi ketika itu di akhbar lah saya mengikuti segala berita MotoGP. Bukan kata di zaman saya tu komen tu positif. Tak ada kata zaman saya tu komen tu banyak yang positif, semua banyak yang negatif. Ada yang kata mana pelumba Malaysia nak bersaing dengan pelumba-pelumba orang putih. Mana dapat, kalau dapat apa, kalau masuk pun nombor pun tak apa-apa. Setiap kali kalau keluar keputusan perlumbaan pun komen pun banyak yang negatif. Tak ada payah nak cari yang positif kan. Tapi saya tetap positif. Sebab apa? Sebab itu kita punya kebanggaan negara. Berapa nombor yang dapat, kita terima seadanya. Sampai satu tahap pasukan Petronas Sprinter TVK bersama pelumba Syahrul Yuzi daripada Teluk Intan, Perak, tiada lagi di kancah MotoGP. Agak terperanjat. Nak monitor tak tahu kat mana. Bukannya ada di dalam TV tu temu bual, kenapa tak ada lagi pasukan tu di dalam MotoGP. Majalah roda-roda tu lah pun ada juga, menyiarkan. Kadang-kadang ada disiarkan ruangan-ruangan MotoGP. Situ pun saya ada mengikuti perkembangan MotoGP. Sampai satu tahap
pasukan Petronas Sprinter TVK kembali semula ke kancah MotoGP, tapi tak lama. Ketika itu juga Petronas mengeluarkan minyak hitam di dalam botol. Minyak hitam Sprinter, Petronas Sprinter tu. Ketika itu di tepi botol ada diletakkan bandana tu ikat kepala tu. Dia punya hadiah lah. Sekarang tak pernah saya tengok lagi lah ada syarikat-syarikat yang menghadiahkan souvenir apa-apa kepada kita apabila membeli sesuatu produk mereka. Ketika itu ada. Saya dapat simpan 2 hari je. Bandana tu dapat simpan 2 hari je. Bawa pergi sekolah, simpan dalam laci. Meja sekolah tu. Lupa nak ambil, besok datang dah tak ada. Aduh, nak beli balik mahal masa tu. Masa tu duit payah. Bukan kata hari ni hilang besok boleh beli, tak ada. Itu pun saya nak dapatkan minyak hitam Petronas Sprinter tu. Punyalah lama. 2-3 bulan nak simpan duit tu nak dapatkan minyak hitam Petronas Sprinter tu. Kalau tak silap saya, masa tu saya pakai motor Yamaha RXS 115. Selepasnya hilangnya pasukan Petronas Sprinter TVK, agak lama saya menunggu pelumba-pelumba Malaysia ke, pasukan Malaysia ke yang beraksi di MotoGP. Lepas tu naik nama ZK, Zul Fahmi Khairuddin, bersama dengan rakan pasukan dia dulu iaitu mendiang Louis Salom. Ketika itu saya mengikuti perkembangan ZK. Saya kata dahsyat lah dia ni. Kan ini kalau masuk MotoGP ke apa ke ni, sentiasa saya ikut. Kadang-kadang ada berita yang saya ikuti pun tak berapa enak nak didengar, tapi saya ikut juga. Sampai satu tahap apa yang saya fikirkan betul-betul terjadi. Zul Fahmi Khairuddin juga retire daripada dunia MotoGP. Ketika itu hati saya tu kecewa yang teramat lah dengan bakat yang dia ada tu. Saya kecewa sangat lah sebab tak dapat nak pergi lebih jauh lagi. Sampai satu masa saya pun tidak lagi mengikuti MotoGP. Tiba-tiba muncul Hafiz Syarin. Ketika itu saya on balik, sokong lagi. Walaupun banyak komen negatif. Sama juga dengan ketika zaman ZK. Banyak je komen-komen negatif. Langsung tak ada apa yang nak bagi komen-komen yang positif. Apa yang saya fikirkan ketika itu betul-betul terjadi, iaitu pasukan KTM mengeluarkan Hafiz Syarin. Aduh, ketika itu memang saya down betul lah. Saya down sangat kecewa pun ada, macam-macam perasaan lah yang ada sebab peluang yang begitu yang terhidang luas akhirnya tertutup. Jadi ketika SRT bekerjasama dengan Petronas SIC menubuhkan pasukan di MotoGP, ketika itu hati saya kembali segar untuk menyokong lagi. Ketika itu ada Khairul Idham Pawi. Sebelum ni saya lihat Khairul Idham Pawi di pasukan Honda IDMSU agak okey jugalah. Dapat jugalah podium. Jadi bila Khairul Idham Pawi ke pasukan Petronas Sprinter, jiwa saya masa tu melonjak-lonjak. Nak tengok macam mana performan pelumba-pelumba Malaysia. Ketika itulah ada Hafiz Syarin, ada Khairul Idham Pawi, ada Adam Kasma Daniel. Sampai satu tahap hanya yang tinggal Hafiz Syarin. Itu pun saya tak tiada jaminan berapa lama lagi Hafiz Syarin akan berada di dunia MotoGP, ataupun ada ke tak ada lagi pengganti Hafiz Syarin. Jadi di dalam dunia MotoGP ni saya dah masak sangat. Saya dah masak sangat dia punya perjalanan. Ni yang saya cerita ni pelumba dan pasukan Malaysia yang saya cerita ni. Kadang-kadang sampai satu masa kita pun sebenarnya kita bukan tidak menyokong apa yang terbaik, tapi kadang-kadang
Nak cakap macam mana pun saya tak tahu. Saya juga perlu menjaga sensitivity semua orang. Saya pun tak boleh nak menjatuhkan mana-mana pihak. Jadi cuma yang saya berharap selepas ini kata kalau kita buat sesuatu benda tu biar sampai kita mencapai hasilnya yang terbaik. Kita dapatkan betul-betul hasilnya yang terbaik. Baru kita akan rasa dia punya feel dia macam mana. Ya, kalau nak berbakti kepada anak bangsa ni, kita memang perlukan kerja keras, memang memerlukan pengorbanan. Benda tak boleh datang dengan mudah. Memang kena perlu ada pengorbanan. Jadi kepada anda, itu je lah serba sedikit yang saya nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya macam yang anda yang bila mendengar berita mengenai Petronas menarik tajaan daripada pasukan SRT, memang ramai yang kecewa, yang sedih. Sebenarnya saya awal 90-an dulu dah rasa perasaan itu. Perasaan itu saya dah rasa 90-an lagi. Bukan baru ni 90-an saya dah rasa, dengan komen yang negatif. Jadi saya jenis saya tak kisah. Saya jenis kalau ada pelumba Malaysia beraksi di pentas antarabangsa pasukan Malaysia, saya sokong je. Saya tak ada masalah pun. Tak kisahlah nombor berapa. Itu je lah yang saya nak kongsikan dengan anda. Apa pun kita jumpa lagi hari ni MotoGP Austria.